Kumpul kekuatan jentera akar umbi hadapi PRU DUN ke-15. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN harus mengatur strategi yang ampuh sekaligus mengumpul kekuatan akar umbi parti masing-masing bagi memenangi pilihan Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 di 6 negeri 12 Ogos ini. Perdana Menteri yang juga pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata syarat lain bagi dua gergasi politik tanah air itu meraih kemenangan ialah dengan mengerah seluruh jentera parti yang berada dalam kerajaan perpaduan. Ini pesan saya. UMNO ada base di kampung-kampung. DAP di bandar. Keadilan campur-campur sikit. Kalau PH dan BN ini ada strategi yang ampuh, kumpul kekuatan akar umbi dia untuk masa depan, nobody can shake us. Trust me, no one can shake us. Tambah beliau, gabungan tersebut bukan untuk mengekalkan kuasa, sebaliknya bersandarkan pada prinsip menyelamatkan dan menjaga tata kelola baharu negara. Beliau berucap dalam program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Pulau Pinang Seberang Jaya. Kerajaan Perpaduan bebas sebarang isu berkaitan rasuah melibatkan anggota kabinetnya sepanjang 8 bulan pentadbiran. Perdana Menteri menegaskan ia merupakan satu pencapaian baik dalam arena politik tanah air. Perdana Menteri silih berganti, kerajaan silih berganti, sakau pun silih berganti. Sekarang 8 bulan. Saya tanya SPRM, check all ministers. Saudara, not one case yang ada yang menunjukkan menteri-menteri sakau duit rakyat melalui kontrak. Ya, ini suatu rekod dalam sejarah politik tanah air. Jadi saudara kena ingat yang kita nak selamatkan. Sebab apa? Kalau kita tak buat pembersihan, this country will go to the dogs. Malaysia komited untuk terus mencari keadilan buat mangsa tragedi pesawat MH17. Biarpun mahkamah telah membuat keputusan, namun usaha tetap diteruskan bagi memastikan nasib mangsa dan waris terbela. Kementerian Pengangkutan menerusi kenyataan dikeluarkan sempena ulang tahun tragedi MH17 menegaskan keadilan untuk semua pihak terlibat kekal jadi keutamaan. Keputusan Mahkamah Belanda November tahun lalu yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas 3 warga Rusia dan Ukraine dianggap sebagai perkembangan besar. Bagaimanapun, usaha mencari keadilan buat semua tidak terhenti di situ. Malaysia berharap lebih banyak perkara dapat dibuktikan menerusi sesi pendengaran berkaitan penyelesaian pertikaian pihak terlibat yang akan diteruskan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. MH17 yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh pada 17 Julai 2014 ketika melewati kawasan dilanda konflik di timur Ukraine. Semua 298 penumpang dan anak kapal terkorban. Kementerian Pendidikan sedang mempertimbang mewujudkan Universiti Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET termasuk di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata perancangan itu antara usaha memperkasa TVET dengan menyedia lebih banyak institusi untuk pelajar melanjutkan pengajian bidang berkenaan. Datuk Yusof memaklumkan TVET merupakan antara pilihan terbaik yang mampu memberi jaminan pekerjaan selepas tamat pengajian. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan surat tawaran Universiti Malaysia Sabah kepada salah seorang pelajar di Kampung Tambulion, Kota Belud. Dalam pada itu, Datuk Yusof memberi jaminan akan memastikan pelajar cemerlang yang kurang berkemampuan mendapat bantuan sewajarnya untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi awam.
Kita akan jejaki dia dan kita akan bantu. Terutamanya seperti yang saya katakan tadi, memang inilah target kita inilah kepada ibu bapa bila ada anak cemerlang sedemikian, kita ada di sini untuk senantiasa membantu. Yang mungkin apa yang berlaku itu sesuatu yang mungkin ibu bapa kurang maklumat. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA melaksana pelbagai insentif dan program penyusunan ekonomi secara berkesan bagi membantu masyarakat orang asli keluar daripada garis kemiskinan. Ketua Pengarah JAKOA, Sapia Muhammad Nur berkata, isu kemiskinan masih membelenggu 80 hingga 90% masyarakat orang asli. Untuk membangunkan ekonomi masyarakat orang asli yang rata-ratanya berada di kawasan pendalaman, boleh saya katakan dalam 80% macam tadi berasal di kawasan pendalaman melalui berbagai program. Bukan sahaja program infra ya, di mana pembangunan jalan, rumah, kita juga melibatkan dari sektor ekonomi seperti bantuan pertanian, kita juga bagi bantuan dari segi keusahawanan dan juga latihan. Dan baru-baru ini kami memfokuskan berdasarkan dasar dan polisi baru Kementerian Desa KKDW ya, memfokus kepada bidang TVET untuk upskillkan kebolehan, di mana melalui kemahiran nanti mereka juga boleh meningkatkan taraf atau pendapatan sedia ada. Walaupun saya tak kata secara keseluruhan, tapi dapat meningkat pendapatan sedia ada. Itu yang sedang dilaksanakan oleh pihak JAKOA di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa dan Wilayah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian penutupan Karnival Sukan Orang Asli Negeri Kelantan dan Terengganu di Gua Musang, Kelantan. Sementara itu, Sapia memaklumkan terdapat kira-kira 213,000 orang asli dan 835 kampung di seluruh negara berdaftar dengan JAKOA. Johor menjadi antara negeri yang mempunyai jumlah pemohon Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA tertinggi dalam negara dengan 472,947 permohonan sepanjang tahun 2020 hingga kini. Pengerusi SPA Tan Sri Zainal Rahim Seman berkata, daripada jumlah itu, 32,478 calon dijemput hadir temuduga, 4,374 calon dilantik secara tetap dalam perkhidmatan awam, manakala 2,639 dilantik secara kontrak. Dianggarkan 14 hingga 15,000 jawatan tetap ditawarkan SPA tahun ini, manakala 25 hingga 30,000 penjawat awam bersara dalam tempoh setahun. Lantikan dijalankan mengikut keperluan dan kekosongan jawatan di kementerian terlibat. Tan Sri Zainal Rahim berkata demikian selepas merasmikan Pusat Temuduga SPA Johor Bahru di Pusat Transformasi Bandar UTC Johor Bahru. Pusat Temuduga ini bagi meningkatkan mutu keselesaan semasa proses Temuduga SPA yang dilengkapi bilik Temuduga Kalis Bunyi selain aplikasi Temuduga secara maya. Jadi anak-anak negeri Johor, di sinilah tempat Temuduga dia. Tak payah nak berkunjung ke Putrajaya ataupun tak boleh datang pusat Temuduga, bagi tahu kita boleh Temuduga secara online. Malah you boleh cetak surat lantikan pun secara komputer. Ujung tu you dapat jawapan lulus, cetaklah sendiri. Dalam tempoh berapa hari Datuk dia mesti bagi respon? 14 hari. 14 hari tak bagi respon, kita bagi peluang lagi seminggu lagi. Beliau turut memaklumkan lebih banyak pusat Temuduga SPA akan dipindahkan ke UTC atas faktor kos efektif selain kemudahan pengangkutan tersedia. Polis membuka siasatan berhubung insiden pergaduhan yang tular membabitkan 2 individu di hadapan sebuah unit pangsapuri di Tampoi, Johor. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balvir Singh berkata, semakan mendapati insiden berlaku pada 14 Julai lalu. 2 individu terlibat pergaduhan itu telah membuat laporan polis pada tarikh tersebut dan telah diambil keterangan. Polis turut mengambil keterangan daripada saksi bebas dan jiran bagi membantu siasatan. Punca pergaduhan masih dalam siasatan.
Kes disiasat mengikut Seksyen 324, Seksyen 160 dan Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Seorang lelaki maut manakala 7 cedera termasuk 2 kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya melibatkan 3 kenderaan di Jalan Besar Ringlet, Cameron Highlands petang semalam. Kemalangan melibatkan sebuah kereta jenis Proton Persona, Proton Wajah dan sebuah motosikal. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Ismail Abdul Ghani memaklumkan mangsa yang maut adalah penumpang kereta Proton Wajah, manakala mangsa lain yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Industri Korea menjadi penghubung penting rakyat dan pemangkin utama pembangunan ekonomi digital. Selari perkembangan itu, usaha memperkasa industri agar kekal cekap dan dinamik diperhebat menerusi pembangunan My Korea. Laporan Bal Subramaniam Narayanan ada perinciannya. My Korea dibangunkan secara usaha sama Postal Forum dengan rakan strategiknya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Melalui My Korea ini, dia akan syarikat yang berlesen di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia akan dinilai melalui 5 komponen utama, iaitu pengurusan, keselamatan, pengalaman pengguna, ESG dan juga teknologi. Jadi melalui kaedah ini, syarikat yang berlesen yang berdaftar akan dinilai melalui bintang yang melalui pendarafan bintang. Syarikat Korea berlesen dan berdaftar akan dinilai berdasarkan pelbagai kriteria oleh 38 panel daripada pelbagai pihak. Sebanyak 109 kriteria yang akan digunakan untuk membuat penilaian for My Korea, iaitu wakil daripada pihak kerajaan dan juga agensi kerajaan, daripada pengawal selia industri, melalui juga pertubuhan bukan kerajaan dan juga wakil daripada industri perusahaan Korea sendiri. Platform My Korea juga berperanan sebagai indikator dalam memilih penyedia perkhidmatan yang baik dan selamat. Ia akan menjadi suatu indikator yang boleh dirujuk oleh pengguna untuk mengetahui syarikat mana yang menyediakan perkhidmatan yang paling baik dan juga selamat. Inisiatif ini diharap mampu mewujudkan budaya keselamatan dalam kalangan syarikat Korea. Kita mengharapkan syarikat-syarikat Korea ini dapat mengamalkan budaya selamat di dalam organisasi mereka. Selain itu, kita juga mengharapkan bahawa ia dapat mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan terutama terhadap pekerja kaki tangan di hub dan juga di persekitaran pekerjaan dan juga terutamanya di jalan raya. My Korea bukan sekadar meningkatkan kecekapan dan persaingan operasi Korea tetapi menjamin kualiti perkhidmatan memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Memulakan
Langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Sumbangan asas rahmah SARA disalurkan kepada penerima dari 8 negeri terlebih dahulu bermula hari ini. Ia melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sumbangan berjumlah RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan diberikan untuk meringankan kos sara hidup rakyat yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data iKasih. Hari ini antara barang-barang yang boleh dibeli, beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan dalam tin, bahan perasa. Itu sebagai contohlah. Forward. Carry forward. Betul. Penerima dari Perlis, Perak, Pahang, Melaka dan Johor bakal menerima sumbangan asas rahmah pada 31 Julai tahun ini. Manakala Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan pada 7 Ogos tahun ini. Kerajaan Perpaduan memperuntukkan hampir RM130 juta di bawah inisiatif Payung Rahmah untuk membantu golongan kurang berkemampuan. Pertumbuhan ekonomi negara diunjur kekal positif suku kedua tahun ini. Ketua Program MBA Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, permintaan domestik yang berdaya tahan terus memangkin pertumbuhan di sebalik pelbagai ketidaktentuan luaran. Meski pertumbuhan suku kedua diramal lebih perlahan, beliau yakin negara masih di landasan tepat untuk mencapai sasaran keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4.0 hingga 5.0% tahun ini. Kenapa kita boleh memenuhi ataupun mencapai target tersebut? Kerana kita tidak terbeban dengan faktor-faktor luaran yang membolehkan menjejaskanlah kita punya aktiviti ekonomi kita. Sebagai contoh, di peringkat komoditi, minyak, gas dan minyak sawit, kita masih lagi mampu menjual dengan harga yang kompetitif. Dan kita adalah rakan dagang RCEP, CPTPP yang membolehkan kita terus-menerus memasarkan barangan kita di luar. Tambahnya, pemeteraian perjanjian persefahaman dengan pelbagai negara meningkatkan lagi kemasukan pelaburan langsung asing, seterusnya merancakkan kegiatan ekonomi. Pada suku pertama 2023, ekonomi negara mempamerkan pertumbuhan di luar jangka pada 5.6% berbanding 5% tempoh sama tahun 2022. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan tanda-tanda deflasi dalam pasaran negara maju itu. Pada 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.55 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.44 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.95 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.11. Fitz Bursa Malaysia KLCI susut daripada kenaikan minggu lepas untuk dibuka rendah pagi tadi. Pasaran mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang bercampur-campur pada Jumaat minggu lepas. Indeks FBM KLCI susut 8.19 mata kepada 1,403.90 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Antara kaunter saham paling aktif, DCHK naik 22.5 sen kepada 47.5
sen, kelas Sita meningkat 3 sen kepada 24.5 sen dan ASB bertambah 1 sen kepada 16.5 sen. Vitrox pula muncul, kaunter saham paling untung naik 53 sen kepada RM8.55, manakala saham APB dan DKSH masing-masing meningkat 17 sen dan 15 sen kepada RM2.44 dan RM4.95. Baik, ini perkembangan sukan. Negara kehilangan legenda olahraga Hanafiah Nasir yang meninggal dunia akibat leukemia dan kegagalan pelbagai organ di Hospital Kuala Lumpur HKL semalam. Perkabaran duka itu disahkan Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, yang memaklumkan arwah menghembuskan nafas terakhir pada jam 6 petang. Allahyarham sebelum itu mengalami tekanan darah rendah dan kemudian dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Jelas Datuk Nurul, arwah pernah menghidap leukemia sekitar 3 tahun lepas dan hampir sembuh selepas menjalani rawatan. Namun penyakit itu kembali menyerang dan menyebabkan kegagalan organ dalaman. Allahyarham berjaya merangkul 4 pingat emas Tamasya Sukan C pada zaman kegemilangannya menerusi acara lompat jauh, 110 meter lari berpagar dan dikatlon. Arwah terus bergiat dalam arena olahraga selepas bersara dan pernah menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Jurulatih Negara dari 2005 hingga ke 2009. Dan ini pula perkembangan bola sepak Liga Super. Perak FC akhirnya menamatkan badi 6 perlawanan tanpa kemenangan selepas menundukkan Kuching City FC 2-1 di tempat lawan dalam aksi Liga Super malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Negeri Sarawak menyaksikan pemain import Perak Luciano Goicoechea terlebih dahulu meletak pasukan di depan selepas menanduk masuk hantaran Syafizi Kemal Mat Kirudin seawal minit ke-13. Tidak mudah panik, Kuching City kembali mengatur gerakan dan memperoleh gol penyamaan menerusi rembatan kencang Abu Kamara pada minit ke-32. Bersambung babak kedua, pasukan tuan rumah garang mencipta beberapa percubaan berbahaya namun berjaya diselamatkan penjaga gol pelawat T. Syahiswaran. Percaturan Yusri memasukkan penyerang import Korea Selatan Seo Sionung bagi menajamkan jentera serangan, membuahkan hasil selepas pemain itu meledak gol kemenangan pasukan pada minit ke-80. Kemenangan membolehkan Perak memungut 13 mata untuk berada di tangga ke-11 Liga, manakala Kuching City berada di kedudukan kedua tercorot mengumpul 7 mata. Pertembungan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya pula menyaksikan PDRM FC terikat seri 0-0 menentang Terengganu FC. Skuad Sang Saka Biru terlebih dahulu memberi amaran kepada pasukan penyu melalui beberapa serangan berbahaya. Ini termasuk percubaan Muhammad Nabil Ahmad Latpi pada minit ke-30 yang berjaya diselamatkan penjaga gol Terengganu Muhammad Suhaimi Hussein. Kedua-dua pasukan terus buntu meledak jaringan pada babak kedua sekaligus terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata. Sementara itu, jurulatih kedua-dua pasukan mengakui barisan pemain tidak beraksi pada tahap terbaik termasuk mensia-siakan peluang mencipta jaringan. Memang kita ada masalah dekat bahagian serangan, tapi ini yang kita cuba perbaiki day by day lah, training. So hopefully next game kita boleh perbaikilah benda ni. I said 1 point away sometimes is okay, but I think we looks today much better, but we didn't score again. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.